Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada'i was salihin وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن خاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتم بالخير. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه. Muka surat 34, tajuk baru pada malam ini insya-Allah. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bih wa bi'ulumihi fid darain. Ini suatu fasal pada menyatakan permulaan memotongkan bacaan dan qadarnya, qadar bacaan dan aturannya, aturan bacaan. Jadi pada malam ini kita belajar satu kitab panduan bagaimana cara hendak belajar. Nama kitab kita pun Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi. Mengajar kepada pelajar akan jalan-jalan belajar. Bagaimana kita nak belajar supaya kita dapat ilmu. Syekh Az-Zarnuji mempersembahkan sebuah kitab untuk dijadikan panduan kita supaya kita belajar itu kena dengan jalannya. Bila mana jalan betul, maka kita akan mencapai buahnya, iaitu dapat ilmu, beramal dengan ilmu, dan dapat sebar ilmu itu. Kalau tidak, habis masa saja. Pahala kita tak napi dapat, tapi ilmu, bagaimana pula nak beramal, apatah lagi untuk kita sebarkan ilmu. Maka kita ucap terima kasihlah, jazahullahu khairal jazak. Moga-moga Allah Ta'ala memberi balasan yang baik kepada Syekh Az-Zarnuji rahimahullah Ta'ala. Dan juga kita ucap jazahullahu khairal jazak kepada penterjemah Syekh Muhammad Syafi'i bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Legih Petani. Beliau menterjemahkan kitab ini kepada bahasa Melayu, supaya kita yang tak faham bahasa Arab, tak berapa reti bahasa Arab ini, dapat mengambil faedah daripada kitab yang asal, iaitu kitab Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi lil Imami Al-Syeikh Al-Murabbi Al-Arif Billah Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Jadi tajuk yang baru iaitu fasal pada menyatakan memotongkan bacaan, mula belajar, dan qadarnya, berapa banyak yang patut kita belajar, dan aturannya, ilmu apa yang mesti didahulukan. Baik, kata Syekh Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, adalah tuan guru kami Syekhul Islam Burhanuddin memperhentikan pada permulaan memotongkan bacaan itu atas hari Rabu'. Guru kami, kata Syekh Az-Zarnuji, guru kami Syekhul Islam Burhanuddin bila mana dia nak mula mengajar, nak mula baca kitab,
permulaan kitab itu, maka dia mulakan pada hari Rabu. Mula hari Rabu. Dan adalah ia Syekhul Islam, guru kami itu meriwayatkan pada menyatakan yang demikian itu. Demikian apa? Demikian mula belajar dimulakan pada hari Rabu. Ada satu hadis yang dia riwayatkan. Akan suatu hadis, bukan sahaja amal tidak, tapi berpandu kepada satu hadis. Maka berbuat dalil ia Syekhul Islam Burhanuddin ini dengan hadis ini, dan berkata ia Syekhul Islam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a'i illa wa qad tamma. Itu dia. Nak tak baris alif juga, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a'i illa waqad tamma. Artinya, arti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada suatu perkara yang dimulai akan suatu perkara pada hari Rabu lah, melainkan sungguhnya jadi sempurna ia suatu perkara. Diambil daripada satu hadis Nabi kata tidaklah memulai akan suatu perkara pada hari Rabu, nescaya perkara itu jadi sempurna. Sempurna. Mula mengaji, kita hantar mengaji hari Rabu. Anak kita belajar tu hari Rabu. Tapi oleh kerana ada ketetapan daripada pihak madrasah, sekolah, mahak dan sebagainya, tak boleh kita, tak boleh ikut kita lah. Kalau masa tu diberi fleksibel, boleh kita hantar hari Rabu. Tapi hari ni hantar hari Ahad, bermula 8.30 sehingga 6.30 petang. Takat tu langgar jadi masalah pula. Tak boleh Ustaz, saya nak hantar hari Rabu, sebab kita dengar dalam kitab Ustaz mengajar tu, dia kata nak suruh sempurna suatu perkara amal kebaikan ni, maka kita mula hari Rabu, jadi saya nak hantar hari Rabu. Tak boleh ya. Tak apa hantar itulah. Cuma nak bagi tahunya ini amalan para alim ulama kita dahulu. Kalau tidak terikat dengan apa-apa, maka mulalah hari Rabu. Ya. Tu dia. Ada setengah ulama pula dia kata setiap perkara itu, selain daripada apa yang disebut oleh Syekh ini lah, dimulakan hari Isnin. Sebab apa mula hari Isnin itu? Dia kata ambil tafaul, sempena baik hari kelahiran Nabi. Kita tak tinggal Nabi, kata dia, kita mula hari Isnin. Apa-apa kebaikan yang kita nak buat, mula hari Isnin, kata dia. Jadi yang tu sebahagian ulama. Tapi Syekh Az-Zanuji sendiri, dia mengatakan gurunya memulakan pengajian ini, pembelajaran ini dengan hari Rabu, kerana di sana ada dalil, ada hadis Nabi. Nabi sendiri sebut, tidaklah memulakan suatu perkara melainkan pada hari Rabu, sesungguhnya perkara itu sempurna, kata dia. Itu dia. Pacak hari mana nak jadi suatu tu, itu dia. Minta barakah daripada Allah. Dan demikianlah juga perbuatan Abu Hanifah. Begitu juga seperti mana guru kami juga, sebagaimana Syekhul Islam Burhanuddin mulakan pengajian hari Rabu, dia kata Imam Abu Hanifah pun sama juga amal, serupa dengan guru kami. Saling tak tumpuh maknanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang panggil ilmu. Ilmu. Baik. Dan adalah ia Abu Hanifah. Dan adalah ia itu kembali kepada Abu Hanifah, meriwayatkan akan ini hadis daripada gurunya. Guru Imam Abu Hanifah. Siapa dia? Asy-Syaikhul Imami Al-Ajali Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Jadi Imam Abu Hanifah sendiri, dia mula suatu perkara pun bukan kerana dia mula sendiri juga. Dia juga mengikut panduan gurunya. Kerana gurunya juga meriwayatkan hadis ini. Siapa guru Imam Abu Hanifah? Asy-Syaikhul Imamil Ajalli Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullahu ta'ala.
Jadi oleh kerana itulah kata dia saya mula mengajar ni hari Rabu kata dia. Mula. Mula start. Kemudian teruskanlah hari-hari lain tu. Dan aku dengar, kata Syekh Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala lagi, dan aku dengar daripada mereka yang aku percaya dengan dia, dengan mereka. Ulama' lah ni. Aku dengar alim ulama' orang-orang hebat kata dia, yang mana aku ni yakin dengan dia, percaya dengan dia. Tu kata Syekh ni. Bahawasanya Syekh Aba Yusuf Al-Hamdani adalah ia memperhentikan tiap-tiap pekerjaan daripada pekerjaan-pekerjaan kebajikan atas hari Rabu. Dia kata dia pun sampai juga kepadanya daripada orang-orang yang dipercayai. Syekh Aba Yusuf Al-Hamdani pun bila mana nak memulakan suatu perkara, maka dia mulakan pada hari Rabu juga. Mula pada hari Rabu. Kita dahulu orang sebut hari Rabu ni hari sial. Tak bagus tak hari Rabu ni. Orang kapung. Tak elok hari Rabu. Hari Rabu. Dia pun kira otak dia. Hari Rabu jadi abu. Mentang-mentang bunyi bu, habu selalu dia. Pasal tak jadi. Tak berguna lah konon-konon habu ni. Allah. Biar kita buat satu perkara ni ada sandaran. Kalau kita sendiri malas nak belajar, tak jumpa Quran hadis, cukup dengan kita tengok alim ulama yang beramal dengan ilmunya. Cukuplah. Kita nak tahu lebih, kita kena tanyalah. Tanya dia, pasal apa tu guru mula hari Rabu? Baru kita tahu lebih lagi maklumat. Kalau tidak, dia mula hari Rabu, mesti ada kelebihan dia. Ikut je lah. Dah belajar, tak rajin. Batu belajar ni kena rajin. Sebagaimana makan minum kita rajin, belajar pun kena rajin macam tu lah. Ada orang kerja rajin, makan tu tak rajin mana pun tak apa, asalkan boleh kerja. Biar juga kita menuntut ilmu ni rajin macam kerja. Kalau kita rajin makan, suka makan, biar kita juga suka mengaji. Sebagaimana suka makan minum kita. Kalau kita jenis minat bekerja sangat, biar kita pun jenis minat rajin juga dalam menuntut ilmu. Barulah suatu pekerjaan kita, amal kita itu ada panduan, ada sandaran, akhirnya apa yang kita lakukan itu jadi semua ibadah. Dapat pahala semuanya. Kerja kita, rehat kita, makan kita, minum kita, tidur kita, ibadah kita, semuanya menjadi pahala. Kenapa? Hasil daripada kita melakukan suatu perkara itu dengan ilmu. Ni anjuran agama kita begitu. Jangan duduk ikut, tak tahu kepala ekor, ikut je. Jadi Syekh Az-Zarnuji juga mengambil. Ni yang ketiga, tadi guru dia. Yang kedua, dia ambil panduan Imam Abu Hanifah, ambil daripada guru dia. Kemudian ambil juga panduan daripada Syekh Aba Yusuf Al-Hamdani. Dia tengok malangnya mula hari Rabu juga. Sebab tu dia nak bagi tahu kalau nak mula suatu perkara, mulakanlah hari Rabu. Insya-Allah sempurna. Dan bermula sebab yang demikian itu. Demikian mana? Mula sesuatu perkara itu dengan hari Rabu. Dan bermula sebab yang demikian itu. Demikian mana? Demikian memulakan setiap pekerjaan itu. Mula baca kitab, mula mengajar, mula buat suatu perkara, dimulakan dengan hari Rabu. Sebab kerana bahawasanya hari Rabu itu ialah hari yang dijadikan padanya pada hari Rabu akan nur, iaitu dijadikan cahaya. Allah buat cahaya pada hari Rabu. Dan iaitu hari Rabu, hari bercending pada hak orang-orang kafir. Di sisi orang kafir, hari Rabu ni hari yang hari sial lah. Bercending kami. Di sisi orang kafir, hari Rabu ni tak agung. Di sisi orang kafir. Sebab tu yang kita ikut orang kafir. Tu dia. Hari Rabu ni bagus sebenarnya. Apa Cina panggil apa? Kalau sia-sia ni? Sui. Lang sui. Sui dia. Kita pada juga guna sui ni. Sui sungguh. Sui sial. Majal. Bercending. Pada hak orang-orang kafir. Orang kafir je kata Rabu-Rabu ni bercending. Sial. Majal. Sui. Maka adalah ia hari Rabu.
diberkatkan bagi orang-orang mukminin. Kata pengarang kitab kita ini, mana-mana orang yang mengatakan sial, itu orang kafir je pegangan begitu. Adapun kita orang mukmin, hari Rabu ini hari berkat, hari bagus. Kerana pada hari Rabu Allah Ta'ala ciptakan cahaya. Baru tahu kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan adapun, berkata musannaf lagi, dan adapun qada yang memotongkan bacaan. Okey, selesai. Hari apa kita nak mulai Rabu. Berapa banyak yang perlu kita belajar, mengajar ini? Kata pengarang kitab, dan adapun qada yang memotongkan bacaan. Setakat mana kita nak qadakan, kita mengaji, kita mengajar, pada mula-mulanya adalah Abu Hanifah menghikayatkan daripada Al-Syeikh Al-Qadil Imami Umar bin Abi Bakr Az-Zanji bahawasanya berkata ia Al-Syeikh Qadi. Itu dia. Imam Abu Hanifah dia mengambil cerita daripada gurunya Syekh Qadi Imam Umar bin Abi Bakar. Dan Imam Abu Bakar ni berkata masyayikh kami. Guru dia pula berkata masyayikh kami, saya kira bahawa adalah qada potongan bacaan bagi orang-orang baharu belajar itu qada yang dapat menghafal akan barang qada tadi. Dan mudhabit akan qada barang yang dibelajar tadi. Dengan mengulang-ulangkan potongannya, qada belajar dan bacanya 2 kali sahaja. Itu dia. Jadi maknanya qada mana kita nak mula belajar, nak ajar orang ni ilmu banyak mana? Dia kata qada kalau kita nak ajar peringkat awal ini, ajar dia sikit je. Qada mana sikit? Sekadar kalau dia baca sekali 2 ingat. Sekadar tu je. Dia baca 2 kali ingat. Maknanya pendek lah. Tak perlu kita ajar banyak. Kita ni memanglah nak mengajar banyak. Orang nak mengaji pun nak mengaji banyak. Masalahnya mampu ke tidak? Itu isunya. Bagi guru nak mengajar sebuah kitab sehari boleh. Tapi padan ataupun tidak anak murid untuk menerimanya. Jawab dia tak mampu lah. Nak fikir lagi, nak hafal lagi, nak ingat lagi. Banyak benda. Maka qada bacaan sekira-kira kalau baca 2 kali ingat, qada itu je lah. Tengoklah. Maknanya kita ni sebagai guru ni tengok, kita tahulah murid kita ni tahap mana kemampuan dia. Tidaklah semesti dia kata baca 2 kali baca tu ingat, kita baca 2 baris. Tidak, maksudnya kalau anak murid kita itu jenis kuat hafalannya, jenis bijak dia, kalau satu muka kita ajar pun dia boleh ingat, kita ajar satu muka. Maksudnya begitu. Jangan ajar banyak sangatlah. Kod dia tak boleh, kecap tak boleh ambil tu. Dan menambahkan potongan itu dengan perlahan-lahan dan sedikit-sedikit sekali. Tu. Jangan 1 kali sahaja. Ambil sikit-sikit. Ulang sekali, 2 kali, 3 kali. Nabi SAW, bila mana Nabi bercakap ni, banyak keadaan Nabi mengulang-ulang perkataan ataupun ucapan itu sebanyak 3 kali. Untuk faham, untuk mudah hafal, ingat sahabat dengar apa yang Nabi pesan. Maka begitulah kita ulang-ulangkan ilmu itu, pelajaran itu kepada murid kita. Tujuannya dia faham, kemudian dia mudah hafal. Kita ulang-ulang. Balik guru pun makin kuat ingatan dia, makin bertambah hafalan dia. Makin kuatlah kita kata melekatnya bagi murid pula, maka dia pun mula memahami, mudah mengingatkan bila dia ulang-ulang. Kita ni kalau ulang-ulang boleh 10 kali, 40 kali ingat. Tapi kena ulang banyak kali. Sekali tak ingat, 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhir sekali ingat dengan ulang begitu. Sebagaimana kita masa kecil-kecil lah mengaji Quran, dia ingat surah daripada Wadduha tu, surah Ad-Duha sehingga An-Nas itu, bukan duk hafal Quran macam anak kita hafal Quran tak. Tapi oleh kerana belum kita masuk surah yang baru, guru kita kata suruh ulang dahulu. Dia kata panggil mengulang. Ulang tu baru baca yang baru. Dah hari-hari bertahun-tahun ingat.
Menjadi satu kemestian, seolah wajib. Nak mengaji baca yang baru mesti kena ulang daripada wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas hari-hari. Barulah baca yang baru. Pergi mengaji besok pula baca wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Barulah baca yang baru kita pindah ataupun alih yang semalam. Mengaji pula lusa, ulang balik, pederah balik daripada wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Akhir sekali daripada wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas, ingat sampai hari ni, melekat sampai tua, sampai mati. Apa tu? Kerana ulang beratus-ratus kali. Maknanya kalau kita ulang lama-lama, dia melekat dalam kepala kita. Punca tak ingat tak melekat ni, kita baca 2 kali, lepas tu tak baca, lepas bila nak ingat. Anak murid kita dah hafal Quran, kita panggil buat syahadah, baca 30 juzuk dalam masa 1 hari tu, kalau kira tak tahu berapa ratus, berapa ribu kali. Tu nak boleh melekat tu. Itu pepantang kalau tak ulang, mudah dilupa pula dah, lari pula dah. 30 juzuk nak ingat, tuan-tuan bayangkan 30 juzuk dalam kepala. Nak maintain biar selalu ingat lancar begitu, bukan mudah. Habis tu hafal tu hari ni, hafal daripada Al-Fatihah sampai hari ni juga habis 30 juzuk. Tak ada. Sikit. Lepas tu yang semalam ulang lagi. Yang 2 hari lepas ulang lagi, 3 hari lepas ulang lagi. Akhir sekali ulang daripada awal sampai akhir, sampai hari ni. Ada waktu yang kita baca baru, kemudian ada waktu ditentukan untuk mengulang apa yang kita hafal sampai kepada tahap yang kita hafal yang baru. Begitulah amalannya pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam, melekat. Bermula daripada berdikit-dikit, sikit-sikit, lama-lama makin banyaklah. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Ya dah. Jangan sekali kata dia, biar banyak kali. Supaya kenapa diminta ulang banyak kali? Supaya mudah belajarnya penuntut ilmu dan hafaznya penuntut ilmu. Mudah belajar penuntut ilmu tadi, mudah hafal. Bila mana ulang banyak kali, mudah hafal. Man jadda wajada, siapa bersungguh dia pasti berjaya. Sekali tak ingat kata-kata tu, faham dah, faham. Ulang lagi, manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada. Ingat. Man kasala fashala, man kasala fashala. Siapa yang malas dia akan menyesal, dia akan gagal. Manjada wajada wa man fashala kasha, wa man kasala fashal. Siapa bersungguh pasti berjaya, siapa malas pasti kecewa, gagal dia. Itu kata-kata hikmah. Kita ulang. Ingat, melekat. Baki lagi kita nak ikut, tak nak ikut apa ucapan itu. Yang itu nombor 2 pula. Yang penting kita faham, kita hafal. Lagi pula kata dia kerana dan menambah ia penuntut ilmu itu pada tiap-tiap hari itu akan 1 kalimah sehingga jadi panjang. Dan banyak sekalipun dapat mendhabit akan kalimah tadi. Hari-hari kita tambah 1 ilmu, 2 ilmu, 3 ilmu. Hafalan pula kalau bahasa Arab 1 kalimah, 1 kalimah. Setahun 360 hari, berarti kalau 1 kalimah kita cuba hafal konsisten istiqamah 360 kalimah. Setahun. Berapa banyak kena hafal? 1 kalimah. Umpama kita kata hafal hari ni apa dia? Ana, saya. Besok anta, awak. Itu baru 2. Lepas tu lusa pula antuma, 2 orang, awak 2 orang. 2 orang lelaki perempuan sama juga. Kemudian hari yang ke-30 antum, kamu semua laki-laki ramai. Hari yang ke-40 antunna, kamu semua perempuan ramai-ramai. Nampak tak? Bertambah dah tu. Masuk hari lain pula anti, awak seorang perempuan, antuma 2 orang perempuan lelaki, sama. Kemudian antunna. Lepas tu huwa hiya. Semua. Huwa hiya huma hum hunna. Ana nahnu. Semua ganti nama tu kita ingat belaka. Apa?
Lepas tu kita apa perbuatan kita pula. Bangun tidur, istaiqaza, bangun tidur. Lepas tu tidur pula, nama, tidur. Dua kalimah. Lepas tu kita bangun. Bila mana bangun, sedar daripada tidur, panggil istaiqaza, istaiqaztu. Minan naumi, daripada tidur. Lepas tu daripada kita sedar daripada bangun tidur, bangun berdiri. Mana apa? Qama ni berdiri ia. Lepas tu takkan berdiri sampai sudah, berjalan pula. Apa mana jalan? Sara. Berjalan. Berjalan pula ke mana? Ke bilik air. Bilik air apa mana? Tandas. Tandas bahasa Arab dipanggil al-mirhaq ataupun baitul khala. Masuk. Jadi apa kita? Masuk apa masuk? Masuk dakhala. Dakhala makna masuk. Lepas tu takkan masuk tak keluar. Keluar pula. Apa makna keluar? Kharaja. Lepas tu nak bagi tahu saya keluar, tambah ta bagi depan. Jadi dakhala tambah ta. Dakhaltu. Saya telah masuk. Saya keluar, kharajtu. Saya telah keluar. Tambah tu. Matikan huruf akhir tu. Perbuatan yang telah. Hari-hari tambah. Lama-lama alim lah kita bahasa. Awak tuan. Tu dia. Tengok. Nak masuk pun tengok juga. Bukan pejam mata. Tengok dipanggil ra'a. Ra'a ni melihat. Telah melihat ia. Jadi ia, saya nak beritahu, saya tambah ta tu, ra'aitu. Tidak payah tuan. Tapi nak selalu. Lepas tu keluar. Bila mana keluar, bangun pagi apa dia buat? Nak sembahyang. Apa makna sembahyang? Solat. Telah sembahyang ia. Kalau nak beritahu saya sembahyang, sallaitu. Saya telah sembahyang. Kalau saya nak sembahyang, sausalli. Saya akan sembahyang sekejap lagi. Sikit. Lama-lama jadi bukit. Tapi kalau tak menghafal, tak belajar, hiduplah umur 60-70 pun buta kayu situ. Tengok terkebir-kebir, tak tahu apa kita. Hanya rugilah kita. Jadi kalau kita nak hafal 10 kalimah berat, satu je. Satu kalimah satu hari. Tengok tuan kita. Jadi mudah hafal, mudah ingat, mudah faham. Sebab apa? Sikit. Kalau banyak, awal-awal lagi rasa penat, rasa perik, tak mau. Bawa sikit dulu. Hari ni setengah kilo, besok sekilo, lusa tambah pula setengah kilo, sekilo setengah. Tulak tambah pula setengah kilo lagi, dia 2 kilo. Latih itu, makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Tu orang yang buat senaman riyadhah. Ilmu pun begitu tuan-tuan. Satu hari satu hukum. Orang bertani tuan-tuan, ada konsep dia. Satu hari satu pokok. Kalau tanam buat kebun, saya tak banyak tanam Ustaz. Satu hari satu pokok je. Waktu hari saya sibuk tak sempat tanam, saya qada. Berapa hari tak sempat? 3 hari. Saya tambah. Hari ni sepokok, 3 hari itu 3 pokok, 4 pokok hari ni saya kena tanam. Dah kalau hari-hari setahun tu 360 pokok. Banyak dah. Dah kali dengan 10 tahun 3,600 pokok. Dah kalau kita hafal satu kalimah 10 tahun, tak 3,600 kalimah ni. Satu kalimah ni satu hari. Kaya kita tuan. Tapi tak langsung 10 tahun pokok pun tak pernah tanam. Lepas tu nak hasil, tak ada ya. Jadi nak alim tapi tak belajar, mustahil pada adab. Mustahil. Jadi kita belajar tak banyak, sikit-sikit ya. Dan menghafal akan kalimah tadi dengan mengulangkan 2 kali sahaja. Jadi kalau belajar sikit 2 kali ulang, ingatlah. Bahasa Arab saya, ana. Ana ni kita ulang 2 kali, ingat dah.
Apa dalam bahasa Arab maksud saya? Ana. Ana dalam bahasa Arab maksud dalam bahasa Melayu saya. Ingat, bawa balik rumah. Awak. Awak tu laki ke perempuan? Laki. Anta. Jangan silap baca pula unta. Tu unta tu awak sembelih korban. Anta. Bukan unta. Anta awak. Mak Saleh kata apa? You. You tu anta lah. Awak lah. Jangan pula kita kata anta. Ini bukan anta. Ini ana. Orang kata anta. Dia pun faham. Tunjuk pada kita. Kita pula anta. You ana. Bukan you tu anta. Tukar pula. Dia tanya pula kawan dia. Anta hendak ke mana? Anta. Dia kata ana hendak ke mana? Terbalik. Tanya orang, ana hendak ke mana? Ana tu awak yang bercakap. Tu kena faham pula itu. Bawa balik. Ana anta. Yang ni semua kita tahu dah. Faham dah. Tambah yang lain lagi. Antuma antum. Antuma dua orang awak. Awak dua orang. Antum awak ramai. Dua kali ulangnya. Antuma. Ingat. Apa makna antuma? Awak dua orang. Laki-laki ke perempuan, antuma. Antum, awak ramai. Lebih daripada dua. Laki-laki. Buat balik. Ulang dua kali, ingat. Jadi maknanya, apa? Tambah. Maksud ini, orang panggil ajaran yang diajar oleh para alim ulama kita untuk menambah ilmu. Baik, kata dia lagi, maka adapun apabila panjanglah potongan bacaan pada mula-mulanya dan berhajatlah kepada mengulang-ulangkan bacanya kepada 10 kali umpamanya, baru ingat, maka itu orang pada kesudahannya pun adalah ia seperti demikian itu juga. Kena ulang 10 kali juga. Kerana bahawa saya telah beradab ia penuntut ilmu akan yang demikian itu. Demikian orang panggil adat tu mengulang-ulang kena 10 kali. Dan tiada boleh meninggal ia penuntut ilmu tadi itu adat melainkan dengan usaha yang banyak. Jadi dia tak boleh tinggal untuk mengulang kaji. Melu kepada usaha yang banyak. Jadi kalau belajar 10 penatlah. Kena ulang dan kena ulang tak boleh berhenti. Kalau berhenti, lupa. Jadi oleh kerana itu, kalau belajar banyak tu berat, kita ambil sikit-sikit. Tapi mesti diulang-ulang. Ulang. Lama-lama pandailah kita. Orang yang pandai tu dulu pun tak pandai sama dengan kita juga. Tapi oleh kerana dia sabar. Hari-hari dia ulang, kaji. Akhir sekali dia dapat. Habis tu kita pun kalau buat sebagaimana dia buat, dapat serupa je. Tapi yang tak tahan, kita tak sabar. Orang tu dapat dengan sebab dia bertahan. Kita nak dapat tapi tak mahu bertahan. Manakan dapat? Tak dapat. Jadi maknanya kena sabar. Kena mengaji. Tiap Selasa minggu kedua, mari dengar kitab Pelita Penuntut Semangat. Kemudian mari pula Ahad yang keempat, dengar pula lepas maghrib. Semangat pula. Seminggu rasa luntur, dengar semangat balik. Gitulah kita. Mana kena selalu. Diulang-ulang, ditambah-tambah, maka bertambahlah ilmu kita setiap masa. Kemudian masuk kepada topik lain pula. Yang ketiga dikatakan as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Ini kata-kata hukama ni. As-sabqu harfun wa tikraru alfun. Artinya bermula potongan bacaan itu 1 huruf dan mengulang-ulang itu 1000. Nak suruh kita ingat ni, kita belajar 1 kalimah 1 huruf. Bagaimana nak suruh ingat? Kena ulang 1000 kali. Nak beritahu bahawa bukan semesti 1000. Nak beritahu kena banyak kali ulang. Baru kita ingat. Ni kalau tak ulang, lupa kita. Tambah-tambah pula kita ni jenis mengaji, orang panggil anak murid akhir zaman ni. Gitulah. Kalau mengaji ada kitab ni, dia buka masa dia mengaji tu. Belum mengaji dia tak buka. Lepas tu buka masa mengaji. Masa mengaji pun kadang-kadang cari tempat mengaji tu tak jumpa. Tu dia. Lepas tu habis mengaji tutup kitab balik. Tak buka dah. Macam mana kita nak dapat?
Adapun mereka yang bijak mengambil peluang sebelum dia belajar, dia buka baca sekali. Kemudian kali yang kedua, dia dengar guru baca, guru syarah. Yang ketiga, dia balik, dia buka sekali lagi, ulang kaji dan ingat apa yang dipelajari, yang disyarah oleh guru. Orang ni hebat. Lama tak lama dia mengaji ni, cepat pandai. Tapi kalau kita mari tak baca, lepas tu perhatian pun kurang, lepas tu tutup kitab balik tu sudah tak ulang-ulang dah. Ni lambat sikit. Sebab tu guru kita kata bebal apa dah. Ya dah. Itu dia. Walau kita boleh sangat follow tu, tapi dah kerana sikap kita begitu, maka kita pun duduk tahap itulah. Jadi yang ni perlu kita tambah tingkatkan daripada semasa ke semasa. Baik, kesimpulan yang kita boleh buat, belajar nak mula melalui Syekh Az-Zanuji. Kalau nak mulakanlah hari Rabu. Kalau belajar pula banyak mana, qadar-qadar permulaan belajar, biar kita belajar tu, qadar itu kita ulang sekali dua, mudah ingat. Qadar tu je lah. Baki lagi tambah lain kali. InsyaAllah. Jadi sekali itulah untuk malam ni, moga-moga bermanfaat. InsyaAllah. Yang tonton secara live tu, kita minta share beramai-ramai. Moga-moga dia memberi manfaat kepada kita, saham kepada kita, kebajikan jariah setelah kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Share benda baik ini bermanfaat insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa alam. Insya-Allah kita akan sambung kembali. Dikatakan as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم انا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الاسقام. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه احد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله سبحانك اللهم.